Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Seperti mana tajuk yang saya letakkan, iaitu kita mengupas sebuah buku kecil karya Al-Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi, Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi, yang merupakan pensyarah di Qasim, yang bertajuk Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Waba' Al-Corona, hukum hakam fiqh yang berkait dengan wabak COVID-19 sekarang ini. Bahagian yang kedua. Jadi kita sambung kepada poin yang seterusnya. Bagi yang tidak sempat melihat yang pertama, boleh menonton siri yang pertama. Ini adalah bahagian yang kedua. Yang ketiga disebut dalam ini adalah alal muslim ayya'taqid annahu 'adzabun minallahi ta'ala yursiluhu 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Kepada orang muslim, kepada kita sama muslim, ayya'taqid hendaklah kita mempercayai, berkeyakinan, annahu sungguhnya wabak yang turun sekarang ini, 'adzabun minallahi ta'ala, adalah azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dia teori konspirasi dan seumpamanya, tapi dia lebih kepada azab. Yursiluhu 'ala man yasha', yang diutuskan ke atas sesiapa sahaja yang dikehendaki, min ibadi, daripada kalangan hambanya, wa annahu rahmatun lil mu'minin, dan sesungguhnya ianya juga adalah merupakan rahmat bagi orang mukmin. Seperti mana ja'a min hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana telah datang daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha sa'alta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un, tentang ta'un. Ta'un dalam bahasa Arab pun ta'un, dalam bahasa Melayu pun ta'un. Benda yang samalah ta'un dengan ta'un, yang mana masyhurnya cerita wabak ta'un ini telah berlaku hatta pada zaman Nabi, cuma Nabi tidak tekan tempiasnya, dan telah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan beliau yang masyhur, yang mana telah mengorbankan ribuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penduduk negeri tersebut yang terkena dengan wabak tersebut. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadisnya, faqala azabun, apa dia itu, wabak ta'un itu merupakan azab, bala lah, kita katakan bala ataupun azab. Yursiluhu Allahu 'ala man yasha', yang mana Allah menimpakannya ke atas sesiapa sahaja yang dikehendaki. Maksudnya kepada orang yang Allah kehendaki, Allah timpakan azab tersebut. Azab tersebut ditimpakan ke atas sesiapa sahaja yang dikehendaki secara umum. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat kepada orang-orang mukmin. Menjadi rahmat kepada orang-orang mukmin. Kenapa rahmat? Nanti kita akan kupas. Wa ma min ahadin, dan tidaklah seorang pun, yaqa'ut ta'un fi baladihi, yang mana terkena penyakit ta'un di negaranya, di negerinya. Maksudnya di tempat di mana dia tinggal lah. Maksudnya baladihi, maksudnya tempat di mana dia mencari rezeki, di mana dia tinggal. Bukan bermaksud dia kalau dia warga negara Amerika tapi dia bekerja contoh di Malaysia, maka bila mana dia tak duduk di Amerika, tidak.
Tapi maksudnya yang mana dia bekerja? Kalau dia bekerja di Malaysia mana? Itulah maksudnya. Fayamkudhu sabiran, dan dia duduk di situ. Maksud dia tak keluar, dia tak keluar, dia tak lari dari tempat tersebut. Dia duduk diam, menetap di situ dalam keadaan sabiran, dalam keadaan bersabar, kerana dia mengetahui ajalnya bila-bila masa boleh diambil oleh Allah SWT dengan penyakit tersebut. Macam COVID sekarang ini, bila-bila masa saja kita boleh terkena penyakit tersebut. Muhtasiban ila kutiba lahu, dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tertulis untuknya. Mithlu ajri syahid, dia akan mendapat pahala seumpama pahala mati syahid. Cuma ini ada perbahasan para ulama berkaitan tentang adakah orang yang maksudnya orang yang dulu yang tak terkena wabak itu dapat pahala syahid ataupun tidak. Yang pastinya yang tiada khilafnya adalah orang yang mukmin. Ini kata rahmatun lil mu'min, rahmat bagi orang mukmin. Orang yang mukmin, yang muslim, yang mana bersabar dan dia kena penyakit tersebut. Contoh sahabat-sahabat kita yang mana daripada kalangan sahabat saudara kita daripada yang sertaling tabligh itu, yang mana dia mereka pun saudara semuslim gitu. Dia terkena penyakit tersebut dan dia bersabar. Dan ada di kalangan mereka yang syahid. Dalam keadaan dia bukan sengaja mencari. Ini yang mana orang tu bukan sengaja pergi. Contoh misalnya dia dah tahu macam kita sekarang ni dekat Wuhan. Contoh dah tahu dekat Wuhan tu ada wabak COVID tengah mengganas. Kita pergi ke sana sengaja untuk mencari nahas. Ataupun kalau zaman sekarang kita tahu kawan kita ni dah terkena positif COVID. Kita pergi kat dia untuk kita dapatkan ganjaran syahid ni. Maka tak dapat ganjaran itu. Walaupun kita terkena penyakit tersebut, kerana apa? Kerana kita merebakkan lagi virus tersebut. Tapi ini adalah orang yang duduk di negaranya. Dan sebagian riwayat juga duduk di rumahnya. Stay at home. Maka sekarang duduk di rumah dan dia terkena penyakit tersebut, dan dia cuba sedaya upaya mengelakkan dirinya daripada terkena penyakit tersebut, tapi dia terkena penyakit tersebut, maka dia tulis untuknya pahala mati syahid. Ini panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni macam mana? Syahid akhirat ni maksudnya kalau kat dunia ini saya tak berapa arif berkenaan tentang bagaimana cara jenazah pesakit yang ditimpa wabak COVID ni diuruskan jenazahnya sama ada dimandikan atau tidak. Tetapi istilah syahid akhiratnya mendapat pahala umpama mati syahid, tetapi di dunia ini dia diuruskan seperti mana biasa. Maksudnya dia akan dimandikan, dia akan dikefankan, dia akan disolatkan, dan dia akan dikebumikan seperti mana biasa. Macam mana orang-orang biasa. Dia tidak ada special case seperti mana mati syahid yang mana tidak perlu dimandikan, dikafankan dengan pakaian-pakaian dia sendiri, tidak ada special seperti umpama itu. Mati syahid di medan perang berlawan dengan orang kafir, kufar, musuh Islam, itu memang mati syahid dunia dan akhirat. Mati syahid akhirat yang disebut dalam ini adalah mati syahid yang mana pahala akhirat itu dia akan dapat. Tapi apakah jalan pertama? Sabiran. Pertama mesti sabar. Tapi syarat utamanya adalah muslim. Kenapa orang Islam je? Kenapa bukan orang-orang kafir? Sebab ganjarannya Allah berikan hanya kepada kita yang taat perintah Allah. Yang taat perintah Allah, yang taat kepada sunnah Nabi SAW. Kalau nak kata apakah sunnah Nabi pada ketika ini, inilah dia sunnah Nabi sebenarnya. Ini ada sunnah Nabi SAW sebenarnya, bersabar, muhtasiban, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala Allah taala berikan ganjaran kepada kita mati syahid. Cuma secara tanpa syak lagi,
orang yang terkena dan mati akibat daripada penyakit tersebut, maka dia akan dapat pahala mati syahid akhirat. Cuma orang yang terkena kemudian dia sembuh, adakah dapat pahala tersebut atau tidak? Allahu a'lam. Tu ada khilaf di kalangan ulama, ada yang kata dapat, yang kata tidak dapat. Cuma bab pahala dosa ni kita tak perlu fikir, sebab benda tersebut bukan benda yang nyata kita nampak atau tak nampak. Cuma apa yang perlu kita buat adalah kita taat kepada hadis Nabi ni. Hadis Nabi ni dia kata apa dia? Pertama, hendaklah bersabar. Ini wabak ta'un. Kata ini wabak ta'un, bukannya wabak COVID. Tak, dia bukan isu kepada al-musamma, apa yang dinamakan. Yang dinamakan tu wabak ta'un, kan? Tapi kita kata sekarang ini bukan ta'un. Sekarang ada COVID, bukan ta'un. Adakah boleh diguna pakai? Ini yang dikatakan hadis Nabi SAW ini relevan sampai ke hari kiamat. Boleh diguna pakai istilah wabak ta'un kepada wabak COVID ini, walaupun cara penyebarannya mungkin agak berbeza, tetapi sama saja dia menyebabkan satu wabak yang merebak satu negara, yang menjangkiti dengan begitu cepat dan boleh menyebabkan kematian. Apa sahaja penyakit yang seumpama ini dipanggil, dan istilah Arab dipanggil ta'un, dan apa sahaja yang merangkum itu dipanggil, termasuk juga dapat pahala seperti mana pahala wabak ta'un. Bukan khusus kepada ta'un, bukan khusus kepada kalau yang lain tidak dapat, tidak, tapi semua saja. Tapi dalam masa yang sama dikatakan azabum. Kenapa dia azab? Kerana dia azab, dia satu bala. Cuba kalau kita lihat sekarang ni, apa bala yang tidak berlaku? Semua negara yang terkena penyakit ini, semua lockdown. Semua telah daripada negara yang bebas, yang kita boleh pergi sana sini, kita jadi terpenjara dalam negara kita. Dia satu azab. Benda yang menyebabkan kita rasa terseksa, terpenjara dalam negara. Kalau tidak, buktinya berapa ramai orang yang sanggup melanggar perintah PKP sekarang ni, kan? Dia rasa benda tu satu benda yang Allah, susah sangat. Rasa macam, ya Allah, kenapa aku kena terpenjara dalam rumah ni, kan? Biar aku keluar, tak kisahlah kena langgar masuk dalam lock up sekalipun, kan? Asalkan apa? Asalkan aku boleh asalkan saya boleh keluar daripada rumah ni. Nak katanya, walaupun stay kat rumah tu satu benda yang dia adalah satu alat. Tapi dalam masalah Allah beritahu adalah rahmat bagi orang mukmin. Allah bagi ini sebagai satu motivasi, satu perangsang, satu kata-kata positif. Bukan sekadar kepada kita yang duduk di rumah ni, juga kepada orang-orang yang mana berada yang terkena penyakit tersebut. Contoh, tuan-tuan, saudara-saudari, kalau ada yang terkena penyakit ni, kita rasa positif. Bukankah dikatakan, doktor kata antara cara untuk nak mengubati dengan cepat penyakit ini, virus ini adalah dengan immunity kena kuat. Immunity kuat kena ada minda yang positif. Jadi bagaimanakah kepositifan itu? Positif tidak bukan lebih positif bagi orang mukmin adalah apa dia? Kejaran syahid. Itu paling positif sekali. Bukan bermakna kita berlumba-lumba nak pergi kepada wabak corona tu dan kita pergi. Itu kita tak dapat pahala mati syahid. Tapi kita cuma boleh dapat pahala mati syahid bila mana kita bersabar. Kita tak pergi ke sebab situ. Tapi telah tertulis dalam takdir Allah Ta'ala kita terkena penyakit tersebut. Maka itu kita akan dapat pahala mati syahid. Maksudnya mati syahid macam mana? Segala dosa telah diampunkan. Cuma hutang sahaja yang perlu dilunaskan. Hutang sahaja yang perlu dilunaskan. Dan dia akan kata orang-orang mati syahid pun hutang dia al-mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda'an. Orang mukmin ini tergantung dengan hutang hingga diselesaikan. Kalau selesaikan maka rohnya boleh bergerak terus menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu berita yang positif untuk orang Islam, untuk orang mukmin, dan alhamdulillah kita doa semoga Allah masukkan kita dalam golongan mukmin. Tidak boleh kata saya mukmin, tidak boleh kata macam itu. Kita cuma boleh kata saya mukmin insya-Allah. Kita doa supaya Allah tak jadikan kita mukmin. Kita orang yang
mukmin. Rahmatun lil mukminin, bukan rahmatun lil muslimin. Maksudnya orang yang mukmin. Sebab apa? Sebab benda ini perlukan kepada benda yang ghaib, iaitu pahala mati syahid. Pahala mati syahid hanya boleh diterima oleh orang yang bukan sekadar berfikiran logik, tapi juga beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang dipanggil mukmin. Maka dia tanpa segan sidu, tanpa rasa gundah gulana, tanpa rasa susah. Hakikatnya, kalaupun pemerintah negara ini tidak mengecualikan kepada kita untuk duduk di rumah, tapi berdasarkan kepada hadis ini, kita mesti duduk di rumah. Maksudnya perintah daripada Nabi SAW, hadis yang telah berlaku 1400 tahun yang lepas, masih relevan zaman sekarang. Cuba buktikan mana-mana kitab negara daripada agama lain yang boleh buktikan macam mana hadis Nabi SAW. Tapi dengan syarat hadis itu adalah hadis yang sahih. Kerana hadis ini adalah hadis yang sahih yang terdapat dalam riwayat hadis Bukhari. Bahkan Imam Bukhari sendiri telah meletakkan tajuk. Imam Bukhari antara kelebihan fiqh dia adalah dia suka letakkan tajuk. Tajuk tu adalah tanda dia bersetuju. Maksudnya dia berijtihad, dia berpendapat dengan pendapat tersebut. Okey. Bahkan apa sahaja, sebenarnya bukan sekadar itu, hakikatnya apa sahaja bala musibah yang menimpa. Contoh kita orang mukmin. Kita waktu PKP ni bisnes kita merudum, jatuh, teruk. Ada yang sampai gulung tikar, ada yang sampai kena ubah bisnes, ada yang sampai kena berhentikan pekerjaan yang disayangi, ada yang sampai dibuang kerja misalnya. Benda-benda itu adalah bala tak bala? Bala. Benda itu adalah azab tak azab? Azab. Bila kita nak bagi makanan anak isteri dan seumpamanya, kan? Mana kita nak dapat duit dan seumpamanya, kan? Untuk kita nak menyara hidup kita. Maka ketika itu Allah bagi benda, Allah bagi hadis. Untuk apa? Untuk kita rasa kita sabar dengan musibah-musibah yang menimpa ini, maka Allah gantikan dengan pahala. Allah gantikan dengan pahala. Wa ma yusibul mu'min min ghammin wala hammin. Tidak ada benda yang menimpa mudarat yang mana musibah yang menimpa orang mukmin daripada benda gundah gulana, daripada duka cita, wala huznan, hatta syaukah, hatta duri yang mana menyusuk kaki kita, illa kafarallah, melainkan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai kifarah biha min khataya, daripada khataya, daripada dosa-dosa kita. Kenapa dosa kita banyak? Kita kan sedar dosa kita banyak, kan? Jadi waktu PKP ini, waktu kita berkurang ini, kita banyakkan baca bahan-bahan ilmiah, berdekatkan diri pada Allah Ta'ala, banyakkan taubat dan istighfar, supaya lebih banyak lagi dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT. Bagi orang yang terputus rezekinya dan seumpamanya, yang nampak masa depan gelap dan seumpamanya, yang akan rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah bersabar dan berikhtiar. Kita bukannya kita kata tetap Allah Ta'ala, kita pun duduk di masjid, kita pun duduk diam, tidak. Tapi kita bersabar dengan apa yang musibah yang menimpa pada kita, dan kita berikhtiar, cari jalan, cari ilmu, kan, supaya kita dapat melepasi fasa-fasa yang kesulitan ini. Bagi orang yang ada kelebihan rezeki, alhamdulillah, kan, orang yang bisnes kencang waktu ini, makin naik pada waktu ini, alhamdulillah, itu rezeki untuk dia, kan. Tapi janganlah didoakan kepada orang yang bisnes dia tak kencang, bisnes dia tak ada kelebihan rezeki, dengan tujuan macam-macam, seperti mana malas dan seumpamanya. Tidaklah sepatutnya macam-macam. Dan sebab itu ini adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah yang bagi alal muslim, sepatutnya bagi seorang muslim, ya'khudhu bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil mutaqayyirat fil kaun,
dalam benda-benda yang berubah, keadaan-keadaan yang berubah. Inda hudus mithlu hadhihi sunan al-kauniyah, seperti mana sunnatullah yang biasa berlaku. Contoh misalan kat sini disebutkan lamma kashafatis syams, tatkala berlakunya gerhana matahari, kharaja faza'an yajurru rida'ahu wa shalla, Nabi SAW telah keluar dalam keadaan tergesa-gesa, dan kemudian dia membalik-balikkan dia punya ridak dia punya keselendangnya, wa shalla, dan kemudian dia bersolat, dan berkata dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain, inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari wal qamar dan juga bulan, ayatani min ayatillah, merupakan dua tanda daripada tanda-tanda Allah, daripada tanda Allah Subhanahu wa taala, maksudnya daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bulan dan matahari ini. La yakhsifani, tidaklah berlakunya gerhana itu, kedua-duanya sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari, limauti ahadin, kerana matinya seseorang, wala li hayatih, dan juga kerana hidupnya seorang. Maksudnya bukanlah berlakunya, sebab apa, di sana ada kepercayaan daripada agama-agama lain ketika itu, dan hatta ketika itu telah matinya Qasim, anak Nabi SAW, maka sebagai orang menganggap bahasanya kerana kematian anak seorang tokoh, maka berlakunya gerhana matahari. Wa idza ra'aitum dzalika, maka Rasulullah terus cantas kepercayaan-kepercayaan sebegini, kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut sebegini, bahkan berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW. Berperang zaman sekarang ni kita tengok, untuk mengelakkan wabak, dia kata ada doa makbul, ada amalan makbul, ada itu makbul, ini makbul, daripada mimpi-mimpi. Ada orang mimpi makan sumak, ada orang mimpi sebagainya. Ya Allah Akbar. Bahkan ada di sana membuat tafsiran sendiri, kan? Yang mana kena baca ayat sekian-sekian. Kita tengok kematian sekarang berapa berlaku. Buka surah ni. Ni tandanya. Allah Akbar. Ini bukan hadis Nabi. Ini bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalman beritahu dah. Dia tidak berlaku benda-benda ini. Maksudnya hatta bala azab ni pun tidak berlaku kerana seseorang, sama ada mati atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka tatkala kamu melihat benda demikian itu, fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaq, maka kamu berdoa kepada Allah Taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, banyakkan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa sallu, bersolat. Sebab itulah di sana disunatkan ketika berlakunya gerhana, solat gerhana, bukan solat hajat, bukan solat taubat, bukan mereka-reka ibadah yang tidak ada kaitannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena yakin bahawasanya segala ibadah itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita reka ibadah-ibadah baru dengan daripada mimpi Nabi dan seumpamanya, tak perlu. Wa tasaddaqu, dan juga bersedekah. Banyakkan bersedekah. Ketika ini banyakkan, maksudnya sedekah maksudnya amal lah. Kalau kita ada lebihan rezeki, sedekah. Sebab ketika kita tahu ramai orang-orang yang jatuh bengkak, jatuh miskin, jadi susah. Jadi apakah kita yang ada keterima rezeki, kita sedekah kepada mereka. Sedekah itu bukan bertujuan untuk kita menunjuk kepada mereka, bukan nak beritahu kepada mereka aku banyak rezeki, tidak. Tapi nak ampunkan dosa kita. Sebab antara penarik rezeki dan juga antara penolak kepada bala adalah bersedekah. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam sebut hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Begitu juga antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datangnya angin kencang. Idza habat ar-rih, datangnya angin kencang, kama fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahu yaqulu, yang mana beliau berkata, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Salam ajarkan satu doa ini, iaitu doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, inna nas'aluka, kami meminta kepada kamu, khairaha, kebaikan angin kencang ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang berada di dalam angin ini, wa
wa khairu ma umirta biha, dan juga kebaikan apa yang kau utuskan daripada angin ini. Wa na'udzubika, dan kami memohon lindung kepadamu ya Allah, min syarriha, daripada kejahatan angin ini. Maksudnya bala, bencana, musibah yang datang daripada angin kencang itu, ribut, taufan dan seumpamanya. Wa na'udzubika min syarriha, dan juga kami berlindung kepadamu ya Allah daripada syarri ma fiha, kejahatannya dan kejahatan apa yang berada di dalamnya. Wa syarri ma umirta biha, dan kejahatan daripada apa yang diutuskan untuknya. Apakah tujuan angin itu diutuskan oleh Allah SWT, maka kita doa supaya Allah lindungi. Maknanya kita kena kembali tawakal kepada Allah. Kembalikan benda ini kepada Allah SWT. Sebab apa? Kalau kita tengok, wabak ini tidak berlaku melainkan dengan izin Allah SWT. Apa itu izin? Bukan berarti Allah redha dengan wabak ini, tidak. Tapi izin artinya Allah Ta'ala benarkan wabak ini berlaku pada zaman waktu sekarang. Kenapa tak berlaku dulu? Sebab Allah Ta'ala tak benarkan wabak ini berlaku pada dahulu. Tapi Allah benarkan wabak ini berlaku pada waktu sekarang. Jadi apa? Jadi kita kena doa dengan doa-doa yang baik, seperti yang doa yang Nabi SAW ajarkan. Begitu juga firman Allah SWT yang lain yang menyebut wa kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak akan menimpakan azab ke atas mereka sedangkan kamu berada bersama mereka. Maksudnya kamu ini khusus ya. Kamu ini kita tak boleh kata wa anta fihim. Kita baca ayat ni, cuba kita khususkan anta ni aku, saya. Saya berada ni tak azab ni tak berlaku. Ini adalah tafsiran batiniyah lah. Ataupun tafsiran daripada golongan-golongan yang sesat lah kan. Anta maksudnya di sini adalah merujuk kepada Nabi SAW. Maksudnya sebab asbabun nuzul ayat ini diturunkan di Makkah. Di Makkah, yang mana Nabi SAW berada di Makkah. Maka sahabat-sahabat takut azab berlaku di Makkah kerana mereka ingkar kepada petunjuk Nabi SAW. Maka diturunlah ayat ini. Mereka kata, tidaklah azab itu turun sedangkan kamu ni, itu Nabi SAW berada bersama mereka. Ama kana Allah mu'adzibahum, dan tidaklah Allah Ta'ala mengazab mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi fa'alaina, maka wajiblah ke atas kita untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Banyakkan bersalawat, banyakkan berdoa, banyakkan bertaubat kepada Allah SWT. Beristighfar, apatah lagi bacakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh rujuk doa ini dalam Husnul Muslim, dalam zikir pagi petang ada. Banyakkan doa istighfar, amalkan zikir pagi petang, yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan doa-doa ini dan amalkan banyak-banyak zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggalkan doa benda-benda yang karut-marut, seperti mana kata tafsiran. Sebab kita sebagai seorang asatizah, kita rasa macam terpanggil benda ni. Rasa terlalu sebab lah rasanya. Hatta kalau ada ustaz-ustaz yang kata dia ustaz tapi dia tak faham ilmu tafsir, tolonglah jangan malukan diri anda. Kalau anda itu hanya sekadar guru Quran sahaja, cukuplah level Quran saja. Kalau anda sekadar, saya pun tidak mengetahui sangat tentang tafsir dalam Quran, bukanlah ahli dalam bidang tafsir. Kita rujuk kepada para ulama, jangan kita mandai-mandai mengkaitkan Quran dengan angka-angka tertentu. Allahu Akbar. Ini satu keyakinan yang rosak lah. Artinya Al-Quran bukan diturunkan ke atas nombor-nombor. Al-Quran diturunkan ke atas kita. Al-Quran adalah sampai hari kiamat. Al-Quran bukan diturunkan khusus kepada umat Islam di Malaysia sahaja. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi nak baca tafsiran Al-Quran macam mana? Dengan tafsiran bil ma'thur, dengan tafsiran daripada para ulama yang mu'tabar.
bukan tafsiran akal kita sendiri, bukan tafsiran daripada entah mana-mana kita forwardkan benda-benda yang karut marut. Contoh yang berlaku sekarang ni, alhamdulillah kawan-kawan Facebook saya majoritinya alhamdulillah mereka faham. Cuma kalau orang yang tidak faham, yang mana gairah menyebar-nyebarkan benda-benda yang tidak masyhur ini, tolonglah hentikan. Itulah saja kan. Tolonglah hentikan. Bab agama, tanya kepada orang agama. Orang agama pun elakkan daripada orang agama yang ambil panggil bolara, yang mana ambil hari-hari palsu, yang mana reka-reka amalan tanpa ada dasarnya daripada hadis yang sahih. Elakkan daripada golongan-golongan seumpama ini. Sekalipun mereka mengatakan mereka ada kasyaf, mereka ada firasat dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab syaitan boleh memberikan, bukan kita katakan mereka itu syaitan, tidak kita katakan, tapi maksudnya syaitan boleh menipu siapa sahaja, hatta orang alim sekalipun. Hatta orang alim sekalipun syaitan boleh menipu, dan kesilapan boleh berlaku kepada siapa sahaja, hatta kepada orang alim. Tapi tidak akan berlaku kesilapan kepada siapa? Kepada hadis Nabi SAW. Tidak akan berlaku kesilapan kepada siapa? Kepada Al-Quran Al-Karim. Dan tidak akan berlaku kesilapan kepada siapa? Kepada para ulama keseluruhan. Tidak akan berlaku kesilapan. Jadi kita rujuk kepada para ulama agama yang berkaliber, yang mana mereka ni lebih faham agama. Jadi kita rujuk kepada mereka. Jadi rasa setengah jam dah cukuplah untuk sambungan kita pada hari ini. Untuk dua tajuk kita, topik kita yang pertama adalah berkaitan tentang yang ketiga, iaitu hendaklah kita mengatakan, kita mempercayai bahawasanya wabak COVID ini adalah merupakan rahmat bagi orang mukmin dan juga adab bagi orang-orang kafir, yang mana kalau kita bersabar, kita taat pada pemerintah kita, ulil amri kita, dan juga taat pada hadis Nabi SAW, kita akan dapat pahala mati syahid jika kita terkena wabak tersebut. Dan yang kedua, dan kita mati akibat wabak tersebut. Dan yang kedua adalah kita hendaklah mengambil petunjuk Nabi SAW dalam ketika ini, iaitu Nabi SAW, dan tinggalkan kepercayaan karut, yang mana mereka mengambil peluang di sebalik gundah gulana huru-hara yang berlaku pada zaman sekarang, apatah lagi kejahilan dan kecerdikan masyarakat kita dalam beragama. Para asatizah yang dihormati, janganlah kita mengutuk mereka ni jahil dan seumpamanya. Saya tidak mengutuk mereka para orang sebagai jahil, tidak. Tapi sebenarnya kita asatizah pun, atau kita ustaz pun, kita pun jahil, kita pun jahil. Atau saya pun tak mengaku saya ustaz, tapi orang panggil itu ustaz lah kan. Kita talibul ilm, kita penuntut ilmu agama yang banyak lagi, lompong lagi, dan kita banyak kejahilan. Kalau orang kata, kenapa ustaz kata orang ni jahil? Yes, pada part-part agama tentu yang perlukan penelitian, maka ada orang-orang awam yang jahil hari ini. Seperti mana orang-orang agama pun ada yang jahil dalam bab-bab yang dipakar oleh yang difahami oleh orang-orang tertentu. Macam contoh, bukan semua ustaz mahir dalam bidang perubatan. Memang kita tak mahir pun. Kita jahil dalam bab tu. Kita jahil dalam bab perubatan. Kita jahil dalam bab contoh misalnya dalam bab ilmu-ilmu yang lain, psikologi dan seumpamanya, kan? Sebab bukan bidang kita. Jadi kita pun jahil, sama-sama jahil. Kita kena rasa diri kita jahil supaya kita ada masa untuk kita menuntut ilmu, dan kita jadikanlah ruang ini untuk ruang kita menuntut ilmu Allah SWT. Jadi cukup sekadar ini untuk kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang memberi manfaat sedikit sebanyak buat yang mendengar, datang daripada Allah SWT yang murah, yang lemah dan kurang itu, dan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya memaafkannya banyak dan kita afrin atas diri keparah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.